Ini satu kisah di China. Pemandu lori membawa telur untuk sampai ke tempat lain. Bila sampai ke tempat itu, dia lihat telurnya telah menetas. Sebab suhu mencapai 53 darjah Celsius. Cukup sesuai untuk telur menetas. Telur menetas sebelum sampai ke destinasi. Sebelum sampai ke supermarket, telur telah menetas. Dan pemandu mengatakan dia bunyi bising di belakang. Rupa-rupanya telur telah menetas di belakang lorinya. Ini bukan kisah lawak. Kisah bagaimanakah cubaan Allah dan bagaimanakah ujian Allah ke atas dunia. Kita banyak melakukan perkara yang tidak kita sepatutnya lakukan di atas muka bumi. Alhamdulillah, dalam kesempatan pada hari ini, alhamdulillah kita jumpa kembali selepas agak lama. Dan izinkanlah saya untuk menyebut tentang suasana semasa hari ini ialah dengan tajuk bumi kepanasan, sungai kekeringan. Dan kita mulakan dengan surah Nuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yusir sama'alaikum midrara wa yumdidukum bi'amwalin wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Surah An-Nazim. Dan kata Nabi Nuh, Daku berkata, minta ampunlah pada Tuhan kamu, sesungguhnya dialah Maha Pengampun. Nescaya Allah akan turunkan daripada langit hujan yang lebat dan memberikan kamu dengan harta yang banyak, anak pinak, dan menjadikan kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Dan inilah kisah Nabi Nuh AS. Ia berdepan dengan kaumnya yang degil. Nabi Nuh membawa risalah dan perjuangan Nabi Nuh yang begitu panjang tetapi ditolak oleh kaumnya. Lalu Allah turunkan kemarau yang panjang, buah-buahan yang sedikit. Lalu Allah minta supaya melalui wahyu tadi supaya mereka berminta ampun dan nescaya Allah akan kembali nikmat yang telah diberikan. Ahli tafsir mengatakan Raghaba Nuh aqamahu fi qatbi tabah minasyirk. Nabi Nuh memohon supaya benar-benar kaumnya bertaubat daripada syirik. Wa min arda bis salatis sama wa syarrir rahman wa masarnah ila istighfar bi tawdih samarat istighfar al-ajillah wal ajilah. Sebab kemarau itu ialah disebabkan umatnya yang tidak minta ampun, melakukan dosa syirik dan jauh daripada kebenaran, maka Allah turunkan sebagai ujian kemarau yang panjang, buah-buahan yang sedikit, dan syarat untuk mendapat apa yang disebut tadi dalam 5 perkara tadi, syarat untuk mendapatkan hujan, harta yang banyak, anak pinak, dan kebun-kebun, sungai-sungai yang mengalir ialah istighfar. Inilah yang disebut dalam surah Nuh. Kita kembali kepada kebenaran dan mengenai istighfar sebagaimana yang disebut dalam ayat yang mulia tadi. Tuan-tuan semati, kita juga menghadapi masalah yang sama ini. Saintis pada bulan Januari lepas memberi amaran bahawa 3-4 bulan akan datang, maksudnya sampai bulan Jun, bahkan tahun depan mereka jangkakan kalau yang sama pula. Kepanasan yang mereka sebut sebagai El Nino, heat waves ataupun stroke ataupun kepanasan yang melampau ini telah bakal menimpa dunia. Memang benar kita lihat mereka jangkakan bulan Mac adalah kemuncak, tetapi mereka tersalah. Kemuncak belum sampai lagi dan kita masih melami dan sentiasa bertambah, kepanasan bertambah, dan ahli geologi mengatakan, ahli meteorologi mengatakan bahawa barangkali bulan Jun, bulan Julai, Ogos ialah kemuncak yang bakal kepanasan yang kita sedang hadapi ini. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Demikian juga kita lihat apa yang kita saksikan sekarang ialah ketandusan, kekeringan, kepanasan, dan ini satu perkara yang tidak pernah berlaku dalam masa yang sangat lama sebagai ujian. Dan kita ambil iktibar daripada kisah Nabi Nuh AS yang menyeru supaya kaumnya beristighfar banyak-banyak
Sebab ini ada hubungan dengan apa yang kita lakukan dengan seruan Nabi Nuh AS yang ditinggalkan oleh kaumnya. Mari kita ambil iktibar, setiap yang berlaku sentiasa ada hikmah, ujian ataupun sebagai peringatan kepada kita di atas muka bumi. Kita lihat dunia telah ditimpa kemarau yang begitu panjang. Walaupun hujan turun sekali-sekala tetapi tidak cukup untuk mengatasi kemarau yang kepanasan yang sangat luar biasa. Dan inilah permulaan Januari lepas. Mereka menjangkakan perubahan angin daripada laut ke laut, laut Pasifik ke laut Atlantik, dan juga aliran angin yang membawa kepanasan, kekeringan yang bakal kemuncak pada bulan Mac tetapi berterusan sampai bulan Mei dan dijangka pada bulan Jun, Julai, Ogos akan datang. Apakah yang berlaku kepada takungan air kita yang semakin kering? Dan kalau kita berpandukan pada Nabi Nuh AS, Nabi Nuh menyuruh supaya segera kita beristighfar, dan itulah di antara untuk kita ambil iktibar dalam peristiwa ini. Kesan-kesan kepanasan ini, walaupun mereka sebab El Nino, tetapi kesan ini hanyalah satu sebab. Tetapi sebab merupakan sebab yang banyak. Dan dalam konteks ini, cuaca kemarau berpanjangan, pembakaran hutan tidak terkawal, dan jerbu ketika manusia merosakkan alam semesta. Zaharul fasad bil bahri Zaharul fasad bil bahri bima kasabat aydin nas ludhikuhum ba'dalladhi amalu la'allahum yarji'un. Dan tangan-tangan manusia lah jelas kemusnahan di daratan-daratan disebabkan tangan manusia yang melakukan kemusnahannya, supaya kami kenakan sebahagian akibat tangan mereka, mudah-mudahan mereka kembali. Dan inilah kita lihat di negara-negara tentu pembakaran masih terus berlaku, dan satu lagi pihak negara yang mengalami banjir sebagai imbangan kepada kepanasan yang melampau ini. Kita lihat negara Amerika yang sangat canggih dengan teknologi mereka. Mereka tidak dapat menyangkal suhu yang sedang melanda mereka. Bukan kita saja, tetapi Amerika yang canggih dengan teknologi tidak dapat menyangkal apa yang berlaku sekarang. Negara mereka kepanasan, kebakaran, dan tuan-tuan lihat di sini, gambar rajah itu menunjukkan bahawa kawasan yang merah, yang gelap itu ialah kawasan yang dilanda kemarau yang sangat panjang. Kebakaran sedang berlaku, yang sempat dipadam ataupun tidak sempat dipadam, dan itulah sebahagian daripada peristiwa yang sedang kita alami, kepanasan yang tidak ada taranya. Inilah carta yang mereka tunjukkan dalam sepanjang tahun, daripada tahun 2000 sampailah tahun 2023 ini, suhunya mencapai kemuncak, dan apa yang dicapai pada tahun 2023 ini tidak pernah dicapai sebelum ini. Walhamdulillah. Dan marilah kita ambil iktibar. Dunia semakin menuju kemusnahan, perjalanannya tidak seimbang sebagaimana biasa, dan bulan telah menjauhi bumi sedikit demi sedikit. Matahari berkelakuan tidak pernah berkelakuan sedemikian. Dia membakar dengan cepat, dan lidah julangannya sampai ke sebahagian planet berdekatan. Peristiwa ini jarang berlaku, dan telah berlaku. Tuan-tuan, bukan saja manusia yang akibat, haiwan juga kepanasan. Mereka juga mati bergelimpangan di kawasan yang tidak mempunyai cukup air. Bukan saja untuk haiwan, manusia juga tidak mencukupi air, yang hujan sangat sedikit, kemarau yang berpanjangan, dan iktibar harus kita ambil. Demikian juga kita lihat di sebahagian negara Afrika, binatang mati bergelimpangan. Kepanasan, air yang sangat sedikit, rumput yang sudah tidak ada, gersang dan tandus. Itulah yang dapat kita bayangkan. Dan inilah benar-benar ujian Allah, supaya kita berfikir, dunia ini telah dicurahkan dengan segala maksiat daripada hujung ke hujung. Dan kita dapati bahawa statistik yang terbaik, yang terbaru yang dikeluarkan oleh Bahasa Satu, 80% pada dunia telah membenarkan LGBT. 80% dunia telah membenarkan LGBT. Dan bagaimanakah kesan LGBT yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yang kita baca dalam Al-Quran bagaimana akibat mereka. Dan kita sekarang sedang mempromosikan perkara tersebut. Dunia mempromosikan di Qatar ketika kita ada World Cup yang lepas, mereka mempromosikan LGBT. Sebab sekarang yang menegah ataupun yang masih tidak terlibat dengan LGBT adalah negara Islam, termasuk negara kita.
Sedangkan mereka melakukan promosi dan dikatakan 80% dunia telah terlibat dengan perkara yang Allah laknat tersebut. Dan apakah kita merasa aman dengan apa yang berlaku sekarang? Dan tuan-tuan yang saya hormati, air ialah sumber kehidupan. Pemandangan ini sungguh menyayati. Bagaimanakah kita lihat masyarakat di kawasan yang kering dan satu perigi yang digali oleh UNESCO, di situlah sumber kehidupan mereka. Dan air ialah sumber kehidupan kita. Air semakin kering, kita dapat rasakan nikmat air yang Allah berikan pada kita. Sebahagian dunia telah kering sama sekali. Yang ada sangat-sangat dalam, dan itulah sebahagian sumber air yang masih wujud di atas muka bumi di sebahagian dunia. Air, tuan-tuan, nikmat Allah yang tiada taranya. Air ialah satu makhluk yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada warna, tidak ada bentuk, dan sebagaimana dia mengambil bentuk tempat bekas dia duduk. Warnanya juga mengambil warna di manakah latar belakangnya, dan dia adalah sumber kehidupan. H2O, hidrogen dan oksigen. Hidrogen terbakar, oksigen membakar. Allah cantumkan di antara oksigen dan hidrogen dan menjadi air yang memadamkan kebakaran. Daripada unsur asalnya yang terbakar dan membakar, dan Allah cantumkan dan menghasilkan air yang membakar, yang memadamkan kebakaran. Dan sekiranya panas terlampau, apakah tidak mungkin hidrogen dan oksigen akan terurai dan terbakar? Dan dijangkakan satu masa, apabila panas telah melampau, air akan terurai kepada hidrogen dan oksigen dan air terbakar. Dan tuan-tuan, apabila air terbakar, sebagaimana gambaran yang Allah sebut menjelang kiamat, air akan terbakar. Wal bahrul masjur, demi lautan yang terbakar. Allah gambarkan ke kiamat berlaku apabila air terbakar. Dan sekiranya, kata saintis, air terlalu panas, dan hidrogen dan oksigen boleh terurai dan membakar dan terbakar. Subhanallah. Inilah air, tuan-tuan. Bayangkan kita ada pada pasien tandus, berhari-hari tidak ada air. Nyawa berada di hujung halkum. Kita sangat perlukan air. Dan ada orang bawa air segelas. Dan membuat pilihan, apakah anda pilih air segelas ini ataupun dunia seluruhnya? Apakah yang kita pilih? Ketika nyawa berada di hujung halkum, apakah yang kita pilih antara air segelas dan dunia seluruhnya? Barangkali air kita pilih, dan itulah harga sebuah dunia. Itulah harga sebuah dunia bagi seorang yang kehilangan air, dan air inilah yang sedang kita bincangkan. Air semakin kering, tetapi Allah tambah kawasan yang berbeza. Kita lihat lebih lagi pada bulan Mac, dari segi astronomi, bumi kita mengalami apa yang kita sebut sebagai equinox. Equinox ialah apabila matahari paling dekat dengan bumi kita. Mereka jangkakan Mac ialah musim yang paling panas. Mereka tulis dalam jurnal bahawa yang paling panas kemuncak bulan Mac, tetapi mereka salah. Bulan 5 melampaui bulan Mac. Bulan Jun dia akan lebih mengatasi bulan Mei. Dan Allah yang melakukan apa yang kena. Apabila bulan Jun, tuan-tuan, kita mengalami sama. Disebut sebagai solstice sama. Yang sangat menakutkan. Dan bulan September nanti juga, kita akan mengalami equinox sekali lagi. Dan musim untuk sejuk masih jauh. Sejuk apabila kita masuk kepada bulan solstice ataupun musim solstice yang bermula pada Desember. Kita jauh lagi Desember. Dari segi saintifik, kita masih jauh daripada cuaca yang sejuk. Inilah yang kita alami. Selain daripada itu, kita lihat tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber kehidupan telah mati, kering. Air ialah nikmat Allah yang sangat-sangat besar. Kadang-kadang kita ingat nikmat apabila nikmat telah hilang. Nikmat hujan apabila hujan telah kering. Nikmat kesihatan apabila nyawa telah tersekat di kerongkong. Itulah yang Allah uji kita, supaya kita kembali dan kita melakukan banyak
pertumpahan darah di atas bumi. Kezaliman ke atas orang yang lemah. Negara yang kuat menindas yang lemah. Manusia yang kuat menindas yang lemah. Dan dosa dilakukan oleh penduduk bumi. Inilah yang sedang kita bincangkan. Tuan-tuan yang saya hormati, Kazakhstan ialah pengeluar gandum antara terbesar dunia. Selain daripada Ukraine dan Rusia sebagaimana disebut dalam kuliah lalu. Tiba-tiba Kazakhstan telah hancur. Gandum Kazakhstan telah hancur sebelum dapat dituai. Inilah sebahagian daripada akibat cuaca yang sangat-sangat menakutkan. Gandum yang sedang hampir masak telah kering, kontang, dan tuaian gandum tidak dapat dilakukan. Kazakhstan, begitu juga di Romania, yang bergantung kepada minyak sunflower mereka atau bunga matahari mereka. Kalau kita pergi ke Romania, tuan-tuan, sepanjang mata memandang kita lihat semua kuning lautan bunga matahari yang menjadi sumber ekonomi mereka, tetapi telah hancur musnah. Inilah gambar sebelum kesusahan total mereka beberapa ketika lalu, dan kemarau bukan saja melanda sebahagian dunia, tetapi bahagian Eropah yang sejuk juga mengalami perkara yang sama. Mari kita lihat. Faqul tasbiru rabbakum innahu kana ghafara. Dan aku berkata kepada kaumku, kata Nabi Nuh, segeralah minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Mengampun, sebab kaumnya banyak melakukan dosa. Menentang kebenaran dan syirik kepada Allah, menyembah apa yang tidak layak untuk disembah. Dan Allah dan Nabi Nuh segera minta supaya kaumnya segera beristighfar. Faqul tasbiru rabbakum innahu kana ghafara. Dan sekiranya kamu melakukan itu, yusil samalikum midrara, dan nescaya Allah akan menurunkan hujan lebat kepada kamu. Dan Allah akan memberikan wa yamdidukum bi'amwalin wa banin, dan akan memberikan harta dan anak pinak. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum nahara, dan Allah menjadikan kebun-kebun, dan Allah menjadikan sungai yang mengalir. Sekarang kebun telah kering, sungai telah hampir kering, dan takungan air sudah semakin kering. Itulah yang sedang kita hadapi di negara kita. Negara kita tidak kecuali kemarau yang mula melanda sejak bulan Februari. Bulan Disember kita mengalami bah. Sebahagian negara yang ditenggelamkan oleh bah. Bah yang sangat hebat di selatan, di utara, di timur. Tiba-tiba hanya 2 bulan kemudian kita dilanda kemarau yang seolah-olah tidak pernah berlaku banjir. Seolah-olah tidak pernah berlaku banjir. Kemarau yang sangat-sangat dahsyat. Dan bulan Mac yang lepas bermulalah yang kita dapat saksikan suhu yang sangat tinggi. Dan sebahagian daripada kawasan, terutama di Pantai Timur, suhunya sangat tinggi, melonjak naik. Inilah suasana yang dapat digambarkan yang mereka sebut heat wave, iaitu kepanasan yang berlaku sangat cepat dan dicatatkan pada bulan Mac 37 Celsius. 37 Celsius ialah suhu yang tidak biasa untuk kita. 35 darjah Celsius sudah cukup panas. Yang biasanya Malaysia 33 Celsius dan telah melampau 4 darjah Celsius yang menunjukkan 37 Celsius dan sekarang lebih tinggi. Akibatnya dapat kita rasakan kepada manusia dan haiwan, dan kerajaan mencadangkan supaya dilanjutkan cuti sekolah disebabkan kepanasan yang sekolah tidak cukup untuk mengawal suhu yang sangat tinggi ini. Menteri Pendidikan juga mengatakan demikian. Dan Pulau Pinang, takungan air mereka sangat ditakuti apabila kita lihat paras airnya telah semakin surut, dan ini berlaku pada bulan Mei. 14 Mei 2023, Pulau Pinang telah surut takungannya. Bukan Kelantan saja, bukan Terengganu saja, tetapi Pulau Pinang juga kekeringan. Seluruh negara kekeringan, seluruh dunia kekeringan. Dan supaya kita segera mengambil iktibar. Dalam konteks ini kita lihat 14 kes stroke haba direkodkan di Malaysia, kematian juga berlaku. Dan inilah antara peristiwa yang pertama yang berlaku negara kita. 14 kes, sama ada meninggal dunia ataupun tidak, tetapi kes seperti ini jarang berlaku. Yang hanya berlaku di kalangan jemaah haji ketika berada di pada Arafah selalunya. Ketika suhu telah mencapai 40 darjah Celsius, 44 darjah Celsius. Tetapi jarang berlaku di Malaysia. Tetapi telah berlaku.
Begitu juga dengan haiwan. Haiwan juga tidak tertanggung. Kucing-kucing kematian. Anjing juga demikian. Dan satu makhluk saja yang selalunya bebas, yaitu kerbau. Yang sentiasa berada dalam air. Dan itulah yang dapat kita saksikan. Bukan saja manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan juga merasakan perkara yang sama yang kita rasakan. Cuaca panas, Kerajaan Perak melalui jabatan muftinya menganjurkan supaya kita segera beristighfar. Segera minta solat dan minta hujan, sebab segala-galanya daripada Allah SWT. Nikmat, cubaan, ujian, semuanya datang daripada Allah SWT. Dan inilah yang bagaimanakah sikap seorang Islam apabila kita menghadapi cuaca seperti ini, kita menghadapi ujian seperti ini, maka segera kita melakukan solat, istighfar, dan banyak-banyak berzikir dan sebagainya. Sebab inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah apabila berlaku hajal matar yaksuru minad du'a. Bila hujan tidak turun, kemarau melanda, Rasulullah minta para sahabat berdoa banyak-banyak. Wa sholli salatal istiqa, dan Rasulullah solat istisqa, solat minta hujan. Wa imrahdu bi salatihi ma'hu, dan Rasulullah mengajak para sahabatnya bersolat sama-sama baginda. Wahya sunat muakkadah, dan itulah sunat muakkadah, dan itulah yang dilakukan oleh Kerajaan Perak. Barangkali Selangor juga telah menganjurkan, barangkali saya tidak sedar, barangkali negara-negara lain juga menganjurkan, barangkali itulah yang harus kita lakukan sedunia. Mudah-mudahan kita juga di masjid ini boleh kita lakukan bila-bila masa yang sesuai untuk kita mengambil iktibar daripada peristiwa yang sedang berlaku ini. Itu kisah negara kita. Eropah juga yang sentiasa mewah. Suasana sejuk, tetapi telah mengalami kemarau yang sama seperti kita. Bahkan Eropah lebih dahsyat daripada kita. Eropah jarang mengalami suasana seperti kita. Tetapi telah berlaku kali ini. Dan kita lihat tasik-tasik mereka telah kering. Kemudian dijangkakan di Eropah, walaupun sebahagian dunia akan turun hujan, mereka jangkakan sampai tahun 2043 masih lagi suasana mengancam kemarau dan kepanasan yang sedang kita hadapi. Kita lihat sungai mereka, tasik mereka telah mulai mengering, bukan saja di sini, di Spanyol, takungan air mereka juga kering sama seperti Pulau Pinang. Tidak dapat kita melawan takdir ilahi. Dalam konteks ini, sungai yang sangat terkenal di Eropah, Sungai Volga di Rusia, Sungai Danube, telah mula mengering. Dan jabatan yang melintasi sungai ini hanyalah melintasi daratan. Sebahagian sungai ini melintasi daratan, bukan lagi melintasi seperti biasa. Dan ini gambarannya, sungai yang telah kering. Sebahagian saja ada air sedikit, kapal-kapal tertinggal, terbiar di situ. Dan inilah suasana Eropah yang sedang dihadapi sekarang. Kita lihat pulau telah kering. Pulau sudah tidak ada pulau lagi. Pulau sudah menjadi daratan. Sebelum ini seluruh sampai ke taman ke tumbuhan yang hijau itu di situ paras air. Tetapi telah kering. Ini di Eropah. Di Spanyol, dan suasana yang kita hadapi ini bukan saja negara kita. Mereka lebih dahsyat. Kekeringan yang sedang berlaku. Jabatan melalui daratan. Sebelum ini jabatan dibina di atas sungai untuk menyeberanginya. Tetapi sekarang, jambatan melalui daratan. Itulah yang dapat kita bayangkan apakah yang sedang berlaku dunia. Ini ialah Bandar Venice. Venice terkenal dengan saluran air ataupun dengan kanalnya atau dengan terusannya yang perahu ataupun bot menjadi laluan utama mereka. Dan sekarang telah kekeringan. Kekeringan, tidak ada air sedikit pun. Di Venice tidak air sedikit pun. Tuan-tuan yang baru balik pada Venice barangkali dapat menyaksikan ini. Ini yang saya dapat berita, Venice sudah hilang terusannya. Yang selama ini, terusan inilah yang menjadi perjalanan ataupun alat perhubungan di kota Venice, di pelabuhan Venice. Tetapi sekarang telah tidak ada air sedikit pun. Dan ini sangat merunsingkan bagi mereka yang bukan Islam. Dan Allah mencabar kita. Allah mengatakan, Ara'aytum in asbahakum gharan famayatikum bima'in ma'in. Dan apa kamu lihat bahawa sekiranya air yang kamu minum ini
Air itu kering, kontang. Siapakah yang bakal membawa air kembali untuk kamu minum? Tidak ada ya Allah. Tidak ada ya Allah. Araitum in asbahamakum gharum famayatikum bima'in ma'in. Dan sekiranya apa kamu lihat? Sekiranya air yang kamu sedang minum ini, air yang kamu minum ini gauran, kering. Famayatikum bima'in ma'in. Siapakah yang bakal membawa air kembali? Tidak ada. Allah mencabar kita dan kita baca setiap malam surah Al-Mulk. Tak bertahan pula kita melakukan kebakaran sama ada sengaja atau tak sengaja. Dan sekarang putar rongkok yang dibaling keluar daripada kereta juga membakar satu hutan. Satu putar rongkok yang hampir habis dicampak keluar membakar satu negara. Ini berlaku di Eropah, tuan-tuan. Berlaku di Perancis, berlaku di Amerika. Dengan satu rokok saja dia membakar hutan, dan rokok yang sama membakar hutan di Terengganu. Kita lihat kemusnahan udara kita disebabkan oleh kebakaran, tangan manusia, peperangan, pencemaran udara, kilang yang tidak terkawal, yang dibina di negara membangun. Negara yang maju tidak sanggup membina kilang negara mereka. Mereka memilih negara membangun, dan yang paling popular ialah Indonesia, Malaysia dan Thailand. Itu 3 buah negara yang semua dunia tahu bahawa kalau nak buka kilang di 3 negara ini. Thailand telah buat polisi yang ketat. Tinggal 2 buah negara lagi pencemaran sedang dilakukan, Malaysia dan Indonesia. Mereka mengatakan pemindahan teknologi, bohong, pemindahan pencemaran. Inilah harus kita fikir, tuan-tuan. Kita musnahkan bukan sahaja di atas muka bumi kita, tetapi di angkasa kita. Ozon kita telah musnah. Kita bebaskan berbagai gas, dan ozon telah musnah. Dan katanya di Artik dan Antartika juga telah musnah, menyebabkan Allah lindungkan bumi kita dengan lapisan O3. Tapi kita musnahkan dengan pembakaran, peperangan, gas dan klorofluorokarbon daripada kenderaan kita yang tidak kawal, sehingga lapisan ozon telah musnah. Maka UVA, UVB, UVC telah masuk menjulang ke dalam bumi, dan bila nak keluar tidak boleh keluar lagi. Tadi El Nino, sekarang ozon yang datang daripada atas menembusi masuk dan tidak dapat keluar, menyebabkan ais sedang cair di kutub utara. Bila ais telah cair, apakah yang kita jangkakan? Paras air akan naik dan negara yang rendah akan tenggelam. Sebahagian Belanda telah tenggelam, Jakarta juga telah mengalami masalah sama, dan mereka juga tenggelam. Terpaksa mereka pindahkan ibu kota mereka ke tempat yang lain. Disebabkan tangan manusia. Kita bakar hutan, kita buka kilang, kita hancurkan segala keseimbangan alam semesta, dan tangan manusia yang melakukan, dan akibatnya kita sama-sama rasakan. Oleh sebab itu kita lihat, kita bebaskan karbon dioksida dan berbagai gas yang kita bebaskan sepanjang masa. Dan di peldak kita pun kita bebaskan asap tak pernah berhenti. Dan negara ketiga, lebih lagi negara kita ialah lambatkan segala toksik. Dan kita alaminya. Negara lain tidak sanggup mencemarkan negara mereka. Negara-negara Eropah disahkan negara yang paling bersih sebab mereka buka kilang negara kita. Bukan kita yang mencemarkan, antaranya mereka yang cemarkan. Akibatnya kita sama-sama kita rasakan sebab kita adalah satu global village. Apabila planet kita, kenderaan kita satu ini telah musnah, maka seluruh ekologi musnah. Alhamdulillah. Kita lihat, Laut Aral telah kering. Laut Aral ialah berada di tengah-tengah benua Asia yang dikelilingi oleh Kazakhstan, oleh Turkmenistan, Uzbekistan. Di situ ada satu laut, satu tasik tetapi betul laut. Laut ini telah kering. Bukan kering sepenuhnya tetapi sebahagian telah kering. Kapal-kapal yang pernah berlayar telah ditinggalkan di tepi tasik. Dan tuan-tuan lihat gambar di sini. Yang asalnya penuh laut, tasik yang betul laut tadi telah tinggal sedikit air saja lagi. Yang menggambarkan apakah yang sedang berlaku dalam global yang kita lakukan. Sebahagian daripada akibatnya tangan manusia yang musnahkan bumi mereka sendiri.
Ini satu kisah di China. Pemandu lori membawa telur untuk sampai ke tempat lain. Bila sampai ke tempat itu, dia lihat telurnya telah menetas. Sebab suhu mencapai 53 darjah Celsius. Cukup sesuai untuk telur menetas. Telur menetas sebelum sampai ke destinasi. Sebelum sampai ke supermarket, telur telah menetas. Dan pemandu mengatakan dia bunyi bising di belakang. Rupa-rupanya telur telah menetas di belakang lorinya. Ini bukan kisah lawak. Kisah bagaimanakah cubaan Allah. Dan bagaimanakah ujian Allah ke atas dunia. Kita banyak melakukan perkara yang tidak kita sepatutnya lakukan di atas muka bumi. Ini di Bangladesh. Ta mereka telah cair. Berjalan di atas jalan raya, lekat. Selipar kita lekat di ta sebab terlalu panas. Ta yang asalnya cair telah membeku, membentuk aspal, bercampur dengan batu, sekarang cair kembali. Tuan-tuan boleh bayangkan ketika dia cair dulu berapakah suhunya. Dan suhu itulah juga yang sedang dialami oleh jalan raya ini. Dan zebra crossing, tanda jalan raya telah hilang, telah cair seperti anak sungai mengalir. Aspal, tar ini telah mengalir seperti anak sungai. Tuan-tuan boleh bayangkan berapakah suhunya. Boleh kita bayangkan berapakah suhunya. Sudah mencapai 50 darjah lebih. Kalau 100 darjah, air mendidih. Dan kita dipahamkan sebahagian dunia sudah mencapai 64 darjah Celsius yang tak pernah berlaku. 64 darjah Celsius. Di Mekah yang paling tinggi yang kita saksikan, kawan kita saksi, 57 darjah Celsius yang elektrik padam. Sebab tidak sanggup, tidak padam untuk menyejukkan aircon seluruh bangunan. Dan elektrik padam. 57 darjah Celsius, sekarang sudah naik 64 darjah Celsius. Air mendidih 100 darjah Celsius. Subhanallah. Mari kita sama-sama segera berzikir, beristighfar. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Mula-mula sekali istighfar. Masalah yang ketiga. Masalah yang tidak dapat kita kawal. Matahari kita sudah semakin tua. Dan matahari ialah sebuah bintang yang mempunyai gas. Gas hidrogen dan helium. Setiap gas yang terbakar, dia akan habis bahan bakarnya. Matahari akan habis gas terbakar. Setiap bintang terdiri pada gas dan gas ini terbakar sepanjang hayatnya. Dan ada bintang yang sudah padam. Allah mengatakan, وَذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, apabila bintang telah padam dan jatuh. Kita dapat saksikan bintang jatuh satu persatu. Matahari ialah sebuah bintang. Matahari juga akan jatuh. Allah mengatakan, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, apabila matahari padam. Dan saintis mengatakan matahari sudah hampir padam, tetapi semakin panas. Sepatutnya semakin tidak panas, sebab dia semakin padam, tetapi semakin panas. Tiba-tiba, matahari membakar lebih daripada biasa. Dipanggil geomagnetic solar storm. Yaitu yang matahari, dia terbakar sepenuh matahari. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang terbakar lebih. Dan bakaran itu menjulang. Dijangka satu masa, dia akan menjulang sampai ke bumi. Kalau itu terjadi, tuan-tuan, kuliah dibatalkan malam ini. Alhamdulillah. Dan julangan matahari telah terlepas, telah sampai ke Venus. Kita ambil iktibar sekiranya sampai ke bumi. Bumi terbakar. Dan tuan-tuan yang saya hormati, tahun ini pada 9 Mei lepas, di Antartik ataupun di kawasan kutub, didapati aurora yang sangat cantik. Rupa-rupanya dia keluar daripada matahari yang menjulang lidahnya. Membakar sebahagian daripada kawasan berdekatan dengan matahari. Kepanasan tidak dapat ditanggung lagi. Dan kita lihat di sini. Di sini dipanggil Quarantine Event. Dan pada 20 Mei lepas, baru seminggu. Baru 3 hari. Baru 3 hari. Matahari kita membakar, menjulang sangat tinggi. Lebih baik tak tahu daripada tahu. Dan tidak nasakkan kita keluar ke tempat lapangan terbuka disebabkan fenomena yang
Jarang berlaku. 3 hari lepas, baru pucuk api menjulang. Dan subhanallah, matahari kita sudah tidak stabil lagi. Ini gambar yang paling lawat yang dirakam oleh NASA. Tengok tuan-tuan, seluruh matahari dia bergerak. Ada tempat-tempat yang terbakar lebih pada biasa. Setiap yang terbakar mesti habis bahan bakar. dQ dt equals minus KQ. Pelajar matematik cuba kira. Matahari guna dQ dt equals minus KQ. dQ over Q equals minus K dt. Integrate. So apa kita dapat? Log Q equals minus K T plus C. KQ equals Q naught. E terbawa E minus K T. Let T tends to T0. Then Q tends to 0. Matahari pasti padam. Matematik kata matahari akan padam dan hampir padam. Allah kata iza syamsu kuwirat, matahari apabila matahari padam. Sama. Sekarang bila dia membakar terlalu kuat, seperti lilin kita. Lilin membakar dirinya untuk keluarkan cahaya pada kita. Bila dia sudah hampir padam, apakah yang berlaku? Dia keluar api yang terbesar, pam, habis. Sebelum dia mata padam, dia keluar api yang besar. Kita sangat bimbang, matahari mengalami peristiwa lilin yang kita saksikan. Sangat bimbang. Venus dibakar oleh matahari. Tahun lepas, lidah matahari ini sampai ke Venus. Dan kita jiran Venus. Itu antara sebab kepanasan yang tidak dapat kita bayangkan sekarang. Belum lagi yang dalam hadis-hadis yang menceritakan kemarau yang berlaku ketika zaman Dajjal. Belum Dajjal lagi. Kita zaman Dajjal kecil sudah kita dah saksikan kemarau yang tidak kita tahan lagi. Tuan-tuan, ini ialah di Australia. Suhu sudah mencapai 49.9 Celsius. 50 darjah Celsius. Dan hutan terbakar sendiri. Hutan terbakar sendiri tanpa dibakar. Ini suhu Australia. Tempat pink itu suhu yang tak pernah dicatat dalam sejarah Australia. 50 darjah Celsius. 50 darjah Celsius. Suhu separuh air mendidih. Hampir tidak sesuai untuk didiami oleh manusia. Itu sebab Australia hanya duduk di tepi pantai. Di tengah benua ini sangat-sangat panas. Dan sekarang kita dapat saksikan suhu yang tak pernah dicatatkan 50 darjah Celsius ataupun lebih. Sehingga hutan terbakar. Hutan terbakar dan mereka terpaksa memadamkan kebakaran dengan air yang terhad. Bukan saja di Australia, tetapi berlaku juga di Eropah. Tiba-tiba hutan pokok pine terbakar. Tuan-tuan, berbeza dengan kayu kita. Kayu kita duduk tepat lembap, basah dan lembap. Sukar untuk dia terbakar. Kalau dia kering, baru terbakar. Tetapi di Eropah, cuaca mereka kering. Kain kalau kita jemur sekejap kering, walaupun sejuk. Demikianlah dengan api. Apabila pohon yang kering tadi terbakar apabila suhu sangat tinggi, inilah yang sedang dialami oleh mereka. Termasuk Israel. Israel on fire. Israel yang ganas membunuh Palestin. Mereka bom Gaza 2-3 hari lepas. Tetapi mereka tidak dapat mengelak kebakaran daripada negara mereka sendiri. Hutan yang mereka tanam pokok pine telah terbakar. Dan mereka kata itu hutan pokok pine. Apabila terbakar, rupa-rupanya rumah orang Palestin berada di bawah pokok pine. Rupa-rupanya rumah Palestin yang mereka rumpuhkan, mereka tanam pokok pine untuk menyatakan pada dunia bahawa di situ adalah hutan. Bila hutan telah terbakar, pohon rumah bekas rumah orang Palestin muncul kembali. Dan cukup menarik, tuan-tuan. Orang Palestin dibedil oleh Israel. Pemuda Palestin yang pergi ke Israel tolong padamkan kebakaran. Itu umat Islam.
Bila mereka ditembak oleh Israel, sebahagian pemuda mereka pergi ke Israel untuk tolong memadamkan pembakaran. Ini sifat pemuda yang sedang berjuang. Kebakaran di mana-mana saja. Di sungai Euphrates, sungai Furat, air sudah semakin kering. Tiba-tiba bila sungai Furat telah kering, muncul bangunan yang besar di bawah sungai itu. Bangunan ini berusia lebih pada 3,000 tahun. Rupa-rupanya keluarga Namrus yang tinggal pernah di situ, istana mereka telah muncul di tengah-tengah sungai Euphrates. Ini sungai Euphrates di lembah Tigris Euphrates ataupun sungai Furat di Iraq. Tetapi air sudah semakin kering. Sehingga muncul sebuah kota yang tak pernah diketahui. Kota ini wujud 3,000 lebih tahun lepas, dan yang menariknya ditemui kisah ataupun kesan-kesan ekologi yang menggambarkan satu masa dulu. Di sini ada satu tamadun yang menentang kebenaran. Sekarang telah apabila air telah semakin kering, sebuah kota telah ditemui. Masih banyak lagi yang tidak diketahui apakah terdapat dalam istana ini. Yang mereka isytiharkan pada dunia ialah mereka temui bekas-bekas tembikar seperti itu. Tetapi mereka tidak isytiharkan apakah yang berharga yang mereka temui. Pasti mereka tidak akan isytiharkan yang berharga. Cuba lihat tuan-tuan, ini sungai Tigris, Euphrates. Pada tahun 2006, 20 tahun lepas, bandingkan dengan 3 tahun kemudian, air yang banyak air di sungai Tigris, Euphrates ini telah semakin kering. Ini 2009. Sekarang semakin kering. Kering dan semakin kering. Antara sebabnya ialah Presiden Erdogan yang sedang bertanding pilihan raya ini membina dam yang sangat besar di kawasan Sanliurfa. Dibantah oleh seluruh dunia, tetapi Erdogan tak kisah. Asal dia dapat pertanian, dia keringkan air sungai Tigris, menyebabkan orang Iraq kematian. Ini dilakukan Erdogan. Dam yang besar ini menyekat sungai Furat daripada mengalir dan dibiarkan hanya sedikit saja air yang masih ada di sungai Furat. Akibatnya, Turki telah menjadi kawasan yang sangat subur. Kalau tuan-tuan melawat Konya, kawasan gandum yang sangat luas di Turki, diairkan daripada air sungai Tigris yang disekat dam, menyebabkan pergunungan telah banjir dan sebahagian gunung telah tertimbus oleh air, tenggelam. Inilah dam yang dibina oleh Presiden Erdogan, walaupun seluruh dunia membantahnya. Demi untuk kesuburan ladang gandum di Turki, dia sanggup menyekat sungai Tigris. Dan sekarang 72% air sungai Tigris diperolehi oleh Turki. Iraq yang menjadi laluan sungai telah sangat sedikit air yang mereka ada. Apatah lagi Syria, apatah lagi negara lain sangat sedikit air yang dimonopoli. 3/4 air sungai Tigris Euphrates dimonopoli oleh Turki, dan Turki telah menjadi negara yang sangat subur. Tuan-tuan melawat ke Konya, sepanjang perjalanan kita lihat kebun ataupun sawah ataupun kebun gandum yang sedang ranum. Saya lalu ketika bulan Oktober lepas. Dan akibatnya Iraq kehilangan air. Paras air yang tinggi sampai ke tebing atas, tuan-tuan lihat, telah tinggal sangat cetek. Iraq merana kehausan disebabkan perkara tersebut. Minyak juga tidak dapat dikeluarkan sebab untuk keluarkan minyak mesti menggunakan air. Bila kita temui takung minyak, bila minyak tersedut, mesti kita tambah dengan air. Air tidak mencukupi untuk melombong minyak ataupun untuk mencari minyak di Iraq disebabkan sungai telah kering. Begitu juga dengan Syria. Syria juga kekeringan. Tinggal tasik di tengah-tengah sungai Tigris Euphrates. Cukup malang, tuan-tuan. Dalam konteks ini, kita lihat kekeringan seperti itu. Di lembah sungai yang biasanya subur di situ telah menjadi kering seperti itu. Sungai semakin kecil airnya dan pertanian tidak dapat dilakukan di tebing sungai yang sentiasa subur sepanjang sejarah Iraq dan Syria. Tiba-tiba orang
mendulang emas. Tiba-tiba apabila sungai Iraq telah kering, mereka mendulang emas. Banyak emas ditemui. Dan tidak diberitahu sebanyak mana emas yang dapat. Mereka sibuk mendulang emas. Dan Turki paling banyak mendapat emas. Turki sekat di hulu sungai dan timbul emas yang banyak yang diambil oleh Turki. Turki mempunyai, baru ini tahun lepas dia mengambil 99 tan emas daripada Sungai Purut. Massive gold treasure ini ditemui oleh Turki yang timandang emas yang ditemui tahun lepas saja lebih banyak daripada timbunan emas satu negara Malaysia. Apakah ini ada hubungan dengan hadis Rasulullah? Wallahu a'lam. Dalam satu hadis Rasulullah diwayatkan oleh muttafaqun alaih, Rasulullah menggambarkan suasana akhir zaman. Yushik al-furat an yuhsar an kanzin min zahab. Wa man hadaru fala ya'khudhu minhu syai'a. Atau kama qala. Hampir-hampir sungai Furat akan kering. Dan dia akan menimbulkan satu kanzun, satu harta yang banyak daripada emas. Barang siapa yang hadir ketika itu, jangan ambil sedikit emas itu. Tetapi sekarang mereka sedang mendulang. Memberi pekerjaan baru, walaupun pertanian tidak melakukan, mereka dapat pekerjaan baru, iaitu mendulang emas. Dilakukan kecicilan oleh penduduk yang di mana air telah kering. Tuan-tuan yang semati. Begitu juga dengan Tasik Galilei. Yang dalam sejarah Kristian ada Tasik Galilei. Mereka mengatakan dalam sirah mereka, mengatakan Nabi SAW berjalan di atas air ini tanpa ada apa-apa perantara. Nabi Isa berjalan di atas air ini. Tasik yang dihubungkan dengan para anbiya. Dan kita sebut sebagai Tasik Tabariyah. Ada satu hadis yang menceritakan tentang Tasik Tabariyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang Rasulullah bertanya tentang pada sahabatnya tentang Laut Tabariyah. Dan kami bertanya an Aisya'in tastakbir qala hal pihama. Dan apabila Rasulullah mengetahui siapakah yang mengetahui tentang Tasik Tabariyah, dan para sahabat bertanya tentang apakah yang ingin kami sampaikan pada baginda Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah di situ ada air yang banyak ketika kamu sampai di sana? Kata para sahabat, ya, hiya kasiratul ma', dan situ ada air yang banyak. Tasik Tabariyah, air yang banyak. Qala, Rasulullah bersabda, amma innal ma' yushak an yazhaba. Dan tasik itu hampir-hampir akan kering. Rasulullah menggambarkan menjelang kiamat tasik ini akan kering. Sekarang telah hampir kering. Ini Tasik Tabariyah. Yang cukup menakjubkan, asalnya Tasik Tabariyah terkenal sepanjang sejarah mereka ialah air tawar. Tetapi sekarang air masin. Sekarang Tasik Tabariyah yang disebut dalam hadis yang mulia tadi telah bertukarnya di masin. Terdapat berbagai-bagai teori bagaimanakah air menjadi masin. Ada pendapat yang lebih mudah diterima. Air Tasik Tabariyah disedot oleh Israel, disimpan untuk negara mereka, dan diganti dengan air laut. Itu satu teori yang mengatakan kenapakah air yang asal telah kering tiba-tiba menjadi masin. Teori mengatakan air yang asal disedot oleh Israel. Kemudian untuk mengelak daripada perkara ini tersebar, mereka ganti dengan air laut. Dengan teknologi yang mereka ada. Sebab bila kita lihat dari satelit, di atas ada satu benda structure di bawah Tasik Tabariyah yang barangkali itulah sumber yang mereka mengeluarkan air dan mengganti dengan air lain. Wallahu alam. Tapi itulah teori. Dan akhirnya ialah Tasik Tabariyah kering. Dan itulah tanda akhir zaman. Tuan-tuan yang semati, Allah akan menguji kita dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan pasti benar-benar kami akan menguji kamu dengan satu ketakapan, dengan kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa serta bebahan. Maka berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Tuan-tuan, di mana-mana kita lihat air telah berkurangan. Tanaman telah semakin pupus sebab air yang tidak mencukupi. Dan dunia terpaksa mengisytiharkan setiap bulan Mac
Sebab mereka sangka bulan Mac adalah bulan paling panas. Tetapi tahun ini tidak tepat lagi. Bukan bulan Mac, tetapi bulan Mei pun lebih panas pada Mac. Dan setiap 22 Mac mereka adakan Hari Dunia. Dan 40% penduduk Afrika tidak ada air untuk diminum secara sempurna. Ini datar 4-5 tahun lepas. Sekarang lebih dahsyat. Afrika kekeringan. Dan itulah yang dapat kita bayangkan penduduk Afrika. Yang biasa di sini ada air, mereka terpaksa gali dan adalah air sedikit, air yang kotor. Lebih kotor pada air kita. Itulah sumber kehidupan mereka. Dan inilah dunia mengadakan hari air dunia. Supaya kita sama-sama appreciate air yang Allah beri kepada kita sebagai nikmat yang tiada taranya. Di Cape Town. Cape Town ialah tempat yang sangat subur. Tetapi telah hilang air. Di Afrika Selatan, di mana Cape Town, tempat yang sangat subur dan telah hilang air. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah Afrika Selatan. Sebab mereka lah yang banyak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan Mediterranean, tetapi sayang, sekarang mereka menghadapi kekurangan air yang sangat-sangat jelas. Dan tahun ini, tema ialah Accelerating Change. Apakah yang mereka sebut? Sebab pada tahun lepas mereka membuat satu cadangan ketika air dunia, iaitu kita menggunakan air bawah tanah. Tahun lepas apabila air di atas muka bumi telah kehilangan, mereka membuat satu usul kepada dunia bahawa kita menggunakan air bawah tanah. Ini tahun ini. Pada bulan Mac yang lepas, maka inilah tema kepada air dunia. Dan setiap titik air ini harus kita hargai. Setiap drop ini harus kita hargai. Kita ambil kira. Sebab dunia kehilangan air. Ini ialah tema tahun ini. Sebab tahun ini sangat-sangat dahsyat dan terdapat saksikan penduduk Afrika yang tidak ada air. Tahun ini, tahun 22 lepas, tema ialah Groundwater Making Invisible Visible. Air yang tak pernah kita nampak di bawah tanah, kita korek kembali. Sebab air tidak ada di atas muka bumi lagi. Mari kita ambil air bawah tanah. Dan kembalilah kepada zaman yang lampau kita kena pergi. Dan sekarang dunia kembali berperigi. Dan tema tahun ini ialah untuk percepatkan penggalian air bawah tanah. Inilah yang dicadangkan oleh bangsa bersatu. Sebab air di atas muka bumi sudah semakin habis. Dan kita lihat di sini, mereka telah berusaha untuk mengadakan air bawah tanah. Dan termasuk di mereka menggali perigi yang sangat dalam. Alhamdulillah, air di bawah tanah masih ada, tuan-tuan. Sekiranya seluruhnya tidak ada lagi, apakah ada kehidupan di atas muka bumi ini? Inilah air yang dikaji oleh mereka. Walaupun di atas yang kekeringan, tetapi di bawah kita ada reservoir air yang sangat luas, sangat besar. Lebih menakjubkan. 2-3 tahun lepas, mereka temui satu perkara yang mereka tidak pernah temui. Mereka temui ada lautan di bawah lapisan bumi yang keempat. Ini tak pernah dijangka oleh manusia. Dan strata bumi telah berubah apabila penemuan ini. Rupa-rupanya di bawah tektonik kita duduk atas bumi ini, di bawah kita ini ada kerak bumi. Bawah kerak bumi ini ada lava yang sangat-sangat panas. Lava itu macam api. Dan bila gunung berapi pecah, dia keluar lava yang merah. Di bawah lava yang merah, ada lautan yang sangat luas, yang tak pernah kita jangkakan. Kajian dilakukan oleh Universiti Flinders mengatakan, ada 1,5 juta kilometer cube air di bawah tanah kita. Itu yang diketahui. Dan mereka sedang ingin mengambil air ini. Rupa-rupanya sungai kita bersumber daripada lautan di bawah bumi. Lapisan keempat. 1, 2, 3, 4. Lapisan bumi keempat ada air yang banyak. Ada lautan yang sangat besar, yang lebih besar volume daripada lautan yang ada di atas permukaan bumi. Itu katakan mereka, kita tak tahu. Subhanallah. Dan mereka ingin menggunakan air ini sebagai sumber akan datang. Sebab sebahagian daripada rekahan, daripada lautan di bawah bumi, dia muncul ke permukaan dan menjadi sumber kepada sungai-sungai dunia. Rupa-rupanya sungai dunia yang tak pernah airnya kering, bermula daripada lapisan bumi keempat.
Tuan-tuan, dia berada ketika 400 km di bawah. 400 km di bawah kita ada lautan yang Allah bekalkan air yang mencukupi untuk atas muka bumi. Dan inilah yang mereka temui, 400 mil atau 400 km di bawah ada lapisan lautan yang sangat luas, yang lebih banyak air daripada lautan di atas muka bumi. Tetapi lautan atas muka bumi ini airnya masin. Air di bawah air tawar. Subhanallah. Dan sangat menarik. Air di bawah bumi ini lebih tua daripada bumi sendiri. Bagaimana mereka tahu? Mereka tengok isotop H2A, H2O. Hidrogen ada 3 isotop. Air di sini isotop yang ketiga. Maksudnya dia lebih tua daripada bumi sendiri. Air yang kita minum, tuan-tuan, lebih tua daripada bumi kita sendiri. Subhanallah. Sekarang kita tahu. Dan mereka mengkaji isotop. Isotop H, hidrogen, yang ketiga yang temui di bawah bumi. Dan dia lebih tua daripada bumi ini sendiri. Tuan-tuan, kita kembali kepada hadis Rasulullah. Dan satu hadis Rasulullah yang berbunyi, fa inna tahtal bahr nar wa tahtan nar bahran. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah mengatakan di bawah lautan kita ada api. Di bawah api ada lautan. Tepat sekarang. Kita lihat di bawah lautan kita, al-bahr, itulah lautan kita, di bawahnya ada api, yaitu magma, lava yang sangat panas. Kemudian di bawah lava ini ada lautan. Lautan yang sangat luas, sebagaimana Rasulullah sebut. Fa inna tahta bahr nar wa tahta bahron. Di bawah api itu ada lautan kembali. Ada ulama menterjemahkan nar dengan neraka, tidak tepat. Sebab di bawah neraka itu ada lautan lagi. Bukan neraka. Nar ini bukan ada alif lam. Kalau neraka dia ada an-nar. Kalau narun bukan neraka, api. Rasulullah mengatakan tahta al-bahri naron, tidak nar. Wa tahta nar bahran. Bila sebut naran awal yang umum, baru makrifah yang kedua, bukan masuk neraka. Dan subhanallah, kita temui laut yang sangat luas, tetapi di bawah kita. Dan inilah sumber air, sekiranya air di atas bumi telah hilang. Dan inilah yang tema yang dilakukan oleh bangsa Bersatu ketika mengisahkan air, tahun air kedua, air pada tahun yang lepas. Tuan-tuan sebati, sebelumnya mereka mengadakan tema supaya kita menilai air. Kita appreciate air yang Allah ciptakan ini. Setiap titik, sebab dialah sumber kehidupan. Dan tanaman yang kita hasilkan hari ini ialah daripada air. Tanpa air tak ada tanaman. Tanpa kehidupan. Tanpa air, kehidupan seperti ini. Kering kontang, mati dan tidak ada kehidupan. Tuan-tuan, sekali lagi Allah mencabar kita. Qul araitum in asma'akum gharam faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakanlah Muhammad, araitum in asbahamukum gharam faman ya'tikum bima'in ma'in. Dan apakah kamu tidak lihat? Apakah kamu tidak fikir sekiranya air yang kamu minum ini telah kering, siapakah yang bakal mendatangkan air kembali pada kamu? Tidak ada, ya Allah. Dan kita baca surah Al-Mulk ialah kita berdialog dengan Allah. Kita jawab bukan dengan perkataan tapi dengan kalbu kita. Banyak ayat dalam surah Al-Mulk itu ialah dialog antara kita dengan mereka. Antara kita dengan Allah SWT. Dan kita ingat sekali lagi, tuan-tuan, pesanan Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusil samarikum mirara wa yumdikum bi amri wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Dan itulah sebagai kesimpulan, apabila air kering, maka Nabi Nuh mengatakan bahawa marilah segera kita beristighfar kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Dan mufti Kerajaan Perak menjemput ataupun mengajak kita semua untuk kita bersolat isqa. Itulah satu daripada cara umat Islam bila menghadapi ujian yang sebegian seperti yang kita hadapi sekarang. Dan inilah, tuan-tuan, saya minta maaf kalau agak terpanjang dalam kuliah kita hari ini, sebab kita tak berjumpa berkali 4 bulan yang lalu dan bulan yang kelima ini saya bawa kisah yang sedang berlaku sekarang. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.